Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan memberi penekanan serius terhadap isu penuaan penduduk dalam rancangan Malaysia ke-13 RMK13. Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah berkata, beberapa inisiatif dirangka bagi memberi sokongan kepada masyarakat yang memasuki fasa umur menua. Datuk Seri Amir Hamzah berkata demikian pada sesi pertanyaan menteri di Dewan Rakyat. Jelasnya, kerajaan akan menggunakan pendekatan menyeluruh bagi memberi peluang kepada golongan itu kembali bekerja secara sambilan. Pendekatan kerajaan, kita melalui whole of government approach, kita berusaha di mana perundangan akan memberikan peluang di mana masyarakat yang berumur ada peluang untuk kembali dan memilih kalau dia boleh buat pekerjaan part-time. Boleh dibuat pekerjaan part-time, adakah perlindungan sosial diberikan juga kepada mereka. Jadi ini jadi satu insentif untuk mereka terus hidup dengan lebih sihat dalam society. Aspek penjagaan kesihatan jangka panjang juga diberi tumpuan dalam RMK13. Ia mengambil kira budaya masyarakat Asia yang tidak cenderung menghantar ibu bapa ke rumah jagaan. Tambahnya, Malaysia menjadi negara menua pada 2021 apabila populasi 65 tahun ke atas mencapai 7% daripada populasi. Berdasarkan statistik terkini, Malaysia juga diunjurkan menjadi negara tua menjelang tahun 2048. Sementara itu, di Majlis Berasingan, Datuk Seri Amir berkata, aset perbankan komersial negara mencecah RM3.6 trilion tahun lalu. Ia pertumbuhan hampir 8 kali ganda berbanding selepas krisis kewangan Asia 1998. Financial stability hinges not only on the strength of individual institutions, but also on the industry's collective readiness to respond swiftly and effectively to disruptions. Beliau berkata demikian pada Simposium Resolusi Kebangsaan 2025. Beliau menegaskan sistem kewangan negara kini lebih bersedia hasil reformasi berterusan. Ini selain pengurusan risiko yang berkesan sekaligus menjadi landasan kukuh untuk pertumbuhan ekonomi. Malaysia sedang giat meneroka pasaran alternatif bagi mengeksport produk getah. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, ini penting bagi membendung sebarang impak tarif import Amerika Syarikat. Datuk Seri Johari berucap pada Konvensyen dan Expo Industri Getah Antarabangsa 2025. Jelasnya, kerajaan menyedari kebimbangan dibangkitkan pemain industri mengenai kesan tarif Washington yang berisiko mewujudkan tekanan kos. Ini memerlukan syarikat menilai semula strategi rantaian bekalan. The Ministry, through agencies such as the Malaysian Rubber Council and the Malaysian Rubber Board, is actively engaging with the stakeholders to explore alternative markets, enhance product value, and strengthen compliance with international standards, particularly in the areas of labour practices and sustainability certification. Malaysia juga akan menggunakan saluran diplomasi termasuk ASEAN dan dialog dua hala bagi memastikan daya saing industri getah di peringkat antarabangsa. Untuk rekod, Amerika Syarikat mengimport 24.6% produk getah negara tahun lalu. Ini membabitkan sarung tangan getah serta komponen automotif. Pasaran saham Asia menjunam susulan langkah yang mengejutkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memecat Gabenor Rizal Persekutuan Lisa Cook. Sentimen pelabur turut terkesan dengan ancaman tarif dan sekatan ekspor teknologi Trump. Indeks Tokyo mencatatkan penurunan lebih 1%. Penurunan serupa juga dicatatkan bagi Hong Kong, Shanghai, Seoul dan Taipei. Pada masa sama, dolar Amerika Syarikat merosot manakala harga emas meningkat. Tumpuan kini beralih kepada data ekonomi dan inflasi Amerika Syarikat minggu ini sebagai petunjuk dasar faedah. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini. Pada jam 5 petang, FBM KLCI susut 20.86 mata kepada 1,581.59. Kaunter rugi mendalui untung pada 633 berbanding 405, manakala 499 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut UOB Kay Hian, penurunan ini dianggap konsolidasi sihat selepas indeks meningkat 5.8% dan melepasi para 1,600 malam. Sekian laporan Detik Niaga, teruskan menonton TV3. Oleh itu, Salam Muhammad dan Assalamualaikum.